Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Sambungan kita malam ni ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهو الذي سخر البحر, dan dialah yakni Allah yang telah mempermudahkan laut itu untuk kamu makan daripadanya daging yang segar, dan kamu keluarkan daripadanya perhiasan untuk kamu memakainya. Wa taral fulka mawakhira fihi, dan kamu melihat kapal-kapal yang berlayar padanya, yakni di lautan. Walitabtagu min fadlihi, dan untuk kamu mencari daripada kurniaannya, rezeki pemberian Allah. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Wa alqa fil ardi rawasi, dan Allah Ta'ala mengukuhkan di atas muka bumi adanya pasak-pasak binaan yang kukuh yang berupa bukit bukau, gunung ganang. Antamida bikum, supaya tidaklah ia bergoyang dengan kamu. Tetapnya kedudukan bumi sebab ada bukit bukau dan gunung ganang yang tinggi, dan dijadikan di atas muka bumi anharan, sungai-sungai, dan adanya jalan-jalan. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk melalui apa yang dipermudahkan. Wa alamat, dan ada tanda-tanda, panduan-panduan yang kamu dapat mengambil panduan pada jalan di waktu siang hari. Dan dengan bintang itu kamu dapat mengambil petunjuk untuk perjalanan pada waktu malam. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan sifat ketuhanannya yang sangat jelas ketara di alam ini, iaitu dijadikan untuk manusia laut yang begitu luas
Di dalam laut ada pelbagai rezeki. Rezeki yang pertama itu lahman tariyan, daging yang segar. Maksud daging di sini adalah ikan yang segar. Ikan dalam laut disebut lahman, daging. Dari sudut uruf bahasa, bila kita sebut daging, laham boleh jadi laham bakar, boleh jadi laham ibil, daging lembu, daging unta. Tapi Quran menisbahkan ikan dalam laut, tak kiralah ikan tu besar atau kecil, sebagai lahman, daging yang segar. Rezeki yang kedua diambil daripada laut ialah adanya hilyah, perhiasan. Perhiasan untuk kamu pakai daripadanya seperti permata, lu'lu' al-marjan, yakhruju minhum al-lu'lu' wal-marjan. Keluar daripada dua jenis laut itu permata lu'lu' dan marjan. Ayat ini ada persamaan dengan satu ayat, boleh rujuk dalam surah Fatir ayat 12, dan satu lagi dalam surah Al-Jathiyah juga ayat 12. Dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yastawil bahran, tidaklah sama dua jenis laut ini, hadza 'azbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Adapun laut ini yang pertama adalah laut yang rasanya sedap, enak, air yang tidak berubah ataupun tidak sedap oleh orang yang meminumnya, mudah untuk orang yang meminumnya. Manakala laut yang satu lagi adalah laut yang terasa sangat masin sehingga seperti pahit. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan, daripada setiap satu jenis laut itu Allah Ta'ala jadikan adanya rezeki yang kamu dapat makan daripadanya daging yang segar. Jadi rupanya laut ni ada dua kategori. Ada laut yang airnya tidak masin, ada air laut yang masin. Yang biasa kita jumpa air laut masin lah. Tapi rupanya ada laut yang tidak masin. Itu boleh lihat dalam tafsiran ayat dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah Ta'ala menjadikan wujudnya diperjalankan dua laut yang saling bertemu, tetapi walaupun bertemu antara keduanya ada dinding barzakh, bainahuma barzakhul la yabghiyan, dinding yang seakan-akan tidak dapat dilepasi. Air laut ini yang inilah, air laut yang sebelah sana tidak akan masuk sebelah laut sini, air laut yang sini tidak masuk sebelah sana. Mana yang air laut yang tawar kekal dengan asalnya, azbun furatun, yang rasanya tawar, sedap. Yang satu lagi rasanya milhun ujaj, sangat masin. Dan kita pun tidak tahu di manakah letaknya lokasi laut yang disebut laut yang tawar itu, laut masin biasa kita jumpa lah. Tak diketahui. Saya ada menerima satu gambar, ada orang kirim gambar yang dikatakan tafsiran kepada ayat marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Laut yang satunya nampak gelap, satunya nampak cerah sedikit. Cuma tak pasti lokasinya di mana. Tapi ada dua jenis laut yang Allah Ta'ala sebut, laut yang satunya tawar, satunya masin. Sama ada yang tawar yang masin, kedua-dua laut itu dapat diambil manfaat daripada ikan yang segar. Wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha, dan kamu dapat keluarkan daripadanya perhiasan-perhiasan yang kamu boleh memakainya. Selain daripada lu'lu' marjan, termasuklah mutiara. Mutiara yang dipelihara melalui apa? Tiram. Mutiara. Mungkin kita di Semenanjung tak masyhur lah, tapi kalau kalau di pantai di Malaysia Timur, di Sabah, biasa di negeri Sabah cukup masyhur dengan hasil mutiara yang diambil daripada laut, dan setengah tu harga dia mahal. Itu hilyah. Wa taral fulka fihi mawakhir litabta'u min fadlih, dan kamu melihat adanya kapal-kapal yang berlayar di lautan kerana mencari kurniaan daripada Tuhannya, mencari rezeki daripada Allah. Baik, ini nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sebab adanya laut.
Dan rezeki yang ada di laut tidak pernah habis-habis. Kita tidak pernah dengar ada satu hari di mana nelayan pulang daripada laut mengatakan tangkapan hari ini tak ada, tidak ada ikan. Setiap hari ada, cuma bezanya dari sudut kuantiti, sikit atau banyak, tapi ada setiap hari. Kerana Allah Ta'ala menjadikan permukaan laut di atas muka bumi meliputi 3/4 bumi, yang daratannya adalah 1/4. Laut ni sangat luas. Apabila kita membicarakan persoalan laut, ada perkara yang misteri tentang laut. Bukan ada kaitan dengan cerita sebuah kapal terbang jatuh dalam laut, itu cerita lain. Cerita yang disebut sudah lama dalam Quran. Pertama dalam ayat 40 surah An-Nur, Allah Ta'ala membuat perbandingan kehidupan orang-orang kafir yang tidak mendapat hidayah. Au kadhulumatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjum min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Rujuk dalam surah An-Nur ayat 40. Ataupun keadaan gelapnya hidup orang-orang kafir seperti berada dalam lautan yang sangat dalam, bahril lujjiyyin. Imam Qatadah ketika mentafsirkan ayat 40 surah An-Nur mengatakan lujjiyyin, laut yang sangat dalam, sangat dalam, yang mana di atas permukaan dasar laut ada ombak, atas tu ada ombak pun. Yaghshahu maujun min fawqihi sahab, diliputi dengan ombak. Maknanya bahagian dalam laut tu ada ombak, bukan ombak di permukaan air, ombak dalam laut. Lepas tu atas tu ada ombak, atas pada ombak yang permukaan tu ada sahab, adanya awan. Zulumatun ba'daha fawqa ba'd, kegelapan yang setengahnya bertindih di atas setengah yang lain. Kalau di Laut Merah, saya dapat tahu maklumat Laut Merah kedalamannya apabila satu kerjasama yang dibuat antara beberapa kerajaan negara Arab untuk mencari adalah satu projek yang dibuat, mereka mencari sesuatu di permukaan Laut Merah, kedalamannya 3000 meter, maknanya 3 kilometer ke dasar laut. Rupanya bawah laut tu panas. Kita cerita lepas ni panas, kita nak tengok bahril lujjiyyin, laut yang dalam. Laut ni sangat gelap. Sebab tu usaha untuk mencari MS-370 yang dikatakan wallahu alam berdasarkan cerapan satelit, katakan jauh di selatan lautan Hindi, sukar sebab ombaknya, disebut ombaknya ombak yang ganas, ombaknya besar. Lepas tu bawah ombak tu ada ombak yang lain, kedalamannya mencecah sampai paling dalam 7,000 meter, 7 kilometer ke dalam. Memang gelap sungguh. Zulumatun ba'daha fawqa ba'd. Mungkin lokasi inilah yang disebut kawasan dekat dengan Antartika, inilah yang dikatakan bahrul lujjiyyin au kadzulumatin fi bahril lujjiyyin. Rupa-rupanya bahagian bawah tu ada ombak. Mungkin sesetengah kata, oh kalau susah sangat, dia kata nak pergi atas tak boleh, kalau tempat tak boleh, kita guna kapal selam. Wallahu alam, kita pun tak tahu sebab kita tidak mahir bab laut ni. Kapal selam pun boleh tentu selamat sebab bahagian bawah tu ada ombak. Sejauh mana dia boleh menghadapi ombak yang kuat di bahagian dia yang berkenaan. Ia sesuatu yang sangat menakutkan, gelap yang menakutkan. Sehingga kalau seseorang yang disebut orang yang kafir dan tidak beriman itu, yang berada dalam kegelapan, kalau dikeluarkan tangannya untuk dilihat, lam yakad yaraha, hampir-hampirlah dia tidak melihatnya kerana gelap sekelilingnya. Bukan maksud gelap dalam laut, ia berada dalam kehidupan yang gelap seumpama laut yang gelap. Sebab ayat ni, cerita ni mari bentuk tamthilan, suatu perumpamaan untuk menggambarkan gelapnya kehidupan orang kafir sebagaimana gelapnya laut yang sangat dalam. Mungkin kalau laut yang tohor, laut yang cetek, cahaya matahari sampai ke dasar tu, bawah tu. Baik, itu satu cerita yang menarik tentang laut yang disebut bahril lujjiyyin. Kemudian yang kedua,
Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarkabul bahr illa hajjun aw mu'tamirun aw ghazin fi sabilillah fa inna tahtal bahri naran wa tahtan nari bahran. Tidaklah yang mengharungi lautan itu meredah lautan. Mengharungi tak kena bahasa meredah lautan, melainkan orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan haji atau menunaikan umrah, atau orang yang ghazin fi sabilillah, berperang fi sabilillah. Apabila terpaksa berjalan untuk jarak yang jauh, mereka menggunakan kapal laut. Maka sesungguhnya di bawah laut itu ada api, dan di bawah api itu ada laut. Di bawah laut itu ada api, dan di bawah api itu ada laut. Hadis riwayat Abu Daud dalam bab rukub al-bahr fil ghazwi, meredah lautan atas tujuan untuk pergi berperang. Yang menjadi persoalan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di bawah laut ada api dan di bawah api ada laut. Ulama berbeza pendapat, ada huraian yang berhubung dengan kedudukan sanad hadis, ada yang kata dhaif, ada yang kata hasan, tetapi secara keseluruhan setelah dihimpunkan banyak riwayat, ia boleh diangkat kepada kedudukan hadis yang hasan. Persoalan apabila dikatakan di bawah laut ada api dan di bawah api itu ada laut, nampak tu bertindih-tindih. Di bawah laut ada api, lepas tu di bawah api selapis lagi ada laut. Ada setengah ulama mentafsirkan hadis ini dengan maksud apa yang akan berlaku di hari kiamat ketika laut akan dibakar menjadi panas. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan, menggelegak, mendidih, dibakar, panas, laut jadi panas. Ataupun di awal surah At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Wal bahril masjur, dan laut yang akan dibakar panas. Orang-orang Arab tidak tahu kalimah masjur asalnya dengan maksud dia apa, kerana perkataan masjur adalah isim maf'ul yang berasal daripada kata kerja fi'ilnya sajara, yang berarti membakar dan memanas. Seperti ungkapan yang menyebut sajarat at-tanur, berarti memanaskan kuali memanaskan kuali untuk memasak. Air dan api sebenarnya adalah dua unsur yang saling berlawanan. Macam mana di bawah air laut ada api, dan di bawah api itu ada air laut. Hadis dan ayat di atas seakan-akan bertentangan dan tak masuk akal, sebab air akan memadamkan api dan api dapat menguapkan air. Yang ini apabila terlalu panas, air itu akan bertukar menjadi uap. Bagaimana dua perkara yang bertentangan ini boleh disatukan? Maka ini mendorong para ulama terdahulu membuat kesimpulan bahawa maksud laut yang dibakar api wal bahril masjur dalam ayat di awal surah At-Tur ialah peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Mereka menyandarkan kesimpulan ini dalam bersama dengan ayat lain dalam surah At-Takwir yang telah dibacakan tadi, wa idzal biharu sujjirat. Kerana ayat dalam surah At-Takwir adalah ayat berhubung dengan peristiwa yang berlaku pada hari akhirat nanti. Timbul persoalan apabila Nabi SAW menyebut begini, di bawah laut ada api, di bawah api ada laut. Selama hayat baginda, adakah Nabi pernah meredah lautan untuk pergi ke tempat lain? Adakah Nabi pernah menaiki kapal? Zaman dia dah ada kapal. Pada tahun 5
selepas nubuwah dihantar beberapa rombongan sahabat untuk berhijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Habasyah ni dah masuk benua Afrika, bukan semenanjung tanah Arab. Nak litah Laut Merah macam mana? Bukan boleh berenang gitu, nak berenang lemas, naik kapal. Tapi Nabi tak pergi. Jadi sahabatlah yang pergi. Jawapannya, Nabi SAW tidak pernah meredah lautan, tidak pernah menaiki kapal, walaupun di zamannya sudah ada kapal. Ini yang dinyatakan oleh ahli sejarah dan ahli sirah. Rasulullah tidak pernah mengharungi atau meredah lautan. Jadi siapakah yang mengkhabarkan kepada baginda bahawa dalam laut itu ada api dan di bawah api pula ada laut? Maka jawapannya tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha luas yang mengkhabarkan perkara itu kepada baginda. Setelah berlaku perang dunia kedua, para tokoh sarjana telah melakukan ekspedisi bawah laut atas tujuan mencari harta karun ataupun sisa-sisa peradaban kuno, mungkin barangan-barangan lama, artifak-artifak lama yang mungkin dah jatuh ke dasar laut. Mereka cuba mencarinya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu yang mereka temui. Di dalam lautan terdapat deretan pergunungan volcano, hasil daripada letupan gunung berapi, lawa gunung berapi yang masuk dalam laut, kemudian membentuk suatu banjaran bukit yang panjangnya, dia punya panjang rekahan yang keluar daripada lawa gunung berapi dan mendap di bawah laut sepanjang 64,000 km. Jauh. 64,000 km dengan kedalamannya sejauh 65 km di bawah permukaan laut. Daripada permukaan air ke dasar laut 65 km. Ini sesuatu yang menakjubkan apabila ditemui oleh manusia apa yang ada dalam laut. Satu projek yang pernah dibuat gabungan antara kerajaan Saudi, Sudan dan salah sebuah negara Eropah untuk mencari kekayaan mineral di dasar Laut Merah. Para pekerja telah menemui satu fenomena yang sangat menakjubkan. Iaitu katanya Laut Merah kedalamannya adalah 3,000 meter dan mereka menggunakan alat pengorek untuk mengambil sesuatu di dasar laut Merah. Kemudian bila diangkat alat pengorek dan diletakkan di atas dek kapal, maka alat pengorek itu ataupun bekas yang digunakan untuk mengambil sesuatu yang berada dasar lautan tidak dapat didekati, tidak dapat dihampiri kerana terlalu panas. Dah berapa lama benda dalam laut, tapi akak-akak panas. Dan apabila dibuka, keluar gumpalan-gumpalan tanah bercampur air panas yang mengeluarkan asap. Dan suhu panasnya mencapai 300 darjah Celsius. Mari dalam laut tu. Bukannya mari atas langit tu, mari dalam laut. Atau bukannya ambil dalam bukit tempat gunung berapi, ambil dalam laut. Rupanya di bawah laut ada api, betul lah yang Nabi sebut dalam hadis Sunan Abi Daud. Fa inna tahtal bahri naran wa tahtan nari bahran. Sesungguhnya di bawah laut ada api dan di bawah api itu ada laut. Jadi fakta-fakta ilmiah ini hanya baru ditemui sekarang ini setelah dibuat kajian oleh manusia, padahal ia telah dikemukakan oleh baginda Nabi SAW 14 abad yang lalu, tetapi baru sekarang manusia mengetahuinya. Jadi memang benarlah baginda adalah utusan Allah kerana diberi kepadanya wahyu dan mendapat arahan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara misteri dan keajaiban laut yang tidak mampu untuk kita terokai. Kita tidak mampu untuk terokai sebab laut ini terlalu luas. Dan apa yang menarik juga tentang laut ini adalah tempat syaitan membina arasnya, membina singgah sananya. Disebut dalam hadis Sahih Bukhari, syaitan membina penempatan arasnya di lautan. Maka setiap hari dia akan menghantar tentera-tenteranya untuk menyesatkan manusia. Apabila tenteranya kembali semula ke pengkalan mereka di tengah laut,
Yang paling berjaya adalah syaitan yang dapat memisahkan hubungan suami isteri, lalu dikatakan kepadanya, ni'ma anta, bagus kamu, sebab kamu telah berjaya merosakkan manusia, khususnya hubungan suami isteri. Tapi syahid daripada hadis tu, Nabi sebut syaitan membina arasnya, mahliganya di tengah laut. Jadi berhati-hati dengan laut. Berhati-hati dengan laut. Apakah yang sebenarnya ada di laut dan apakah yang berlaku, kita pun tidak tahu. Misteri Bermuda Triangle, tiga segi Bermuda pun sekarang masih belum tahu misteri. Semua kapal laut, kapal terbang yang melalui kawasan segitiga itu akan lenyap, hilang. Dan lokasi itu berada betul-betul di tengah laut, lautan Pasifik, tapi tidak berapa jauh dengan antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Dekat dengan Selat Panama, Teluk Panama, Cuba, dekat Cuba. Itu juga berada di tengah laut. Cuma yang kita dapat ambil daripada ayat 14 surah An-Nahl berhubung dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu yang berupa ikan. Dalam hukum fiqh, apabila Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ana tawadda'u mimma'il bahri, adakah kita boleh berwuduk daripada air laut? Adakah air laut termasuk air mutlak yang boleh kita berwuduk dengannya? Maka Nabi menjawab, huwat tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dia adalah air yang suci dan halal bangkainya. Air yang suci maksudnya air yang mutlak dan boleh digunakan untuk bersuci. Maksud bangkai ialah ikan yang ditangkap, walaupun ikan itu dah mati, boleh dimakan. Sebab ikan yang kita beli kedai tu semua mati belah kedai. Orang tak panggil sembelih ikan, panggil siang ikan. Siang ikan, tidak sebut sembelih ikan, sebab dia sudah mati. Sebab kehidupan dalam laut dia lain. Bahkan untuk orang yang pergi menunaikan haji, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Untuk orang yang berihram, sama ada untuk ke Mekah menunaikan haji dan umrah, mereka dilarang berburu, menangkap binatang buruan yang berada di daratan. Tapi kalau menangkap ikan di laut boleh. Uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kamu memburu binatang di lautan. Lautan ikan dan yang seumpamanya. Kerana dijadikan lautan itu untuk kamu mudah bergerak. Sayyarah, sara yasir, untuk bergerak. Tetapi diharamkan kamu untuk berburu di daratan selagi mana kamu dalam keadaan berihram. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Daratan tak boleh, tapi lautan boleh. Itu istimewanya laut. Diberi pengecualian bagi orang-orang zaman dulu. Mungkin dia naik kapal laut untuk ke Mekah dan kehabisan bekalan makanan, dan dia terpaksa menggunakan sesuatu untuk dia tangkap ikan. Mungkin tak tahulah, guna jala ke apa, guna pukak ke, untuk dia makan ikan. Hukum asal orang yang berada dalam ihram tak boleh berburu, tetapi untuk binatang dalam laut dibolehkan berdasarkan nas dalam Al-Quran. Laut sebagaimana daratan adalah makhluk ciptaan Allah. Walaupun laut membentuk 3/4 permukaan bumi, Allah Ta'ala boleh jadikan ianya berada dalam situasi yang luar daripada kebiasaan. Semua kita tahu tentang kisah Nabi Musa AS yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Apabila sampai di tepi laut, iaitu Laut Merah, lari daripada Fir'aun, lari daripada Mesir. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apabila kedua-dua bala tentera itu, kedua-dua kumpulan itu saling melihat, lalu berkatalah Bani Israel, pengikut Nabi Musa, kita pasti akan ditangkap atau dibunuh. Sebab mana kita nak pergi, depan kita ada laut, belakang kita ada musuh. Nabi Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak,
Tuhanku pasti akan beri petunjuk macam mana cara nak melepaskan diri daripada musuh di belakang. Depan ada air laut, kalau pergi lemas, mati. Kalau berpatah balik ke belakang, habislah, mati. Lalu fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Lalu kami wahyukan kepada Musa supaya pukul air laut dengan tongkat. Apabila dipukul laut dengan tongkat, fanfalaq fakullu firkin kattaudil azim. Lalu laut itu terbelah, dan satu belahan laut itu seperti apa dia, bukit yang besar, seperti bukit yang besar, dan ia membentuk 12 belahan, kerana melibatkan 12 kumpulan Bani Israel. Wa qatta'nahum 12 asbatan umama. Ada 12 kabilah Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa, dan laut yang dibelah dengan tongkat Nabi Musa juga terbelah 12. Apabila mereka sudah selamat sampai ke seberang sana, dan bala tentera Firaun yang masih mengejarnya di tengah-tengah laut ni, berjalan di tengah-tengah dasar laut, di kiri kanan ni ada air laut yang membentuk gunung. Siapa yang pernah pergi ke Aquaria di KLCC, Aquaria KLCC, pameran kehidupan bawah laut, ada satu tempat kita lalu tu, kita lalu bahagian bawah terowong, atas tu nampak kehidupan dalam laut. Bayangkan macam mana Nabi Musa melintasi Laut Merah, yang kiri kanannya ada air laut, seakan-akan air laut itu disekat oleh cermin yang besar. Dengan kuasa Allah, air laut tertahan, tersekat. Mereka lari-lari sehinggalah sampai ke seberang sana dan selamat. Apabila selamat, Firaun dan bala tentera yang masih berada tengah laut lemas apabila air laut itu kembali bercantum, kembali bertangkuk semula. Takut, lemah. Hatta idza adrakahul gharq. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun wa jawazna bi bani Israil al-bahr. Lalu kami lepaskan Bani Israel daripada situasi yang mencemaskan di laut itu. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu. Lalu Fir'aun dan tenteranya mengikuti dengan baghyan wa adwa, dengan penuh rasa iri hati, baghyan ni marah sungguh, dengan permusuhan. Tetapi akhirnya mereka, yang Nabi Musa dan Bani Israel terselamat. Setelah selamat semuanya, air laut kembali bercantum. Hatta idza adrakahul gharq. Sehingga apabila sudah sampai kepada saat yang terakhir, dah lemas tenggelam, ketika itulah Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Aku beriman annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan yang telah dipercayai, diimani oleh Bani Israel, dan aku orang yang Islam. Sebab dia merasakan mati kerana lemas dalam laut adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Kita yang tak tahu, tak pernah rasa ni, tak tahulah. Cuba tanya orang yang mungkin dia pernah mengalami keadaan di mana lemas kejap dalam laut, tapi masih ada peluang untuk hidup, memang sakit. Air ni bila masuk dalam hidung, kita akan rasa pedihnya sangat, amat sangat. Kalau nak tahu, acu cuba teratih. Acu cuba teratih balik, cuba seduk air, masuk, memang pedih. Itu masuk air dalam hidung, belum lemas dalam laut, belum lemas dalam sungai, maka lebih menyakitkan. Cara Allah Ta'ala mematikan Fir'aun yang angkuh ini dengan diazab dia dalam laut. Maka dengan sebab itulah dia mengaku dia beriman, tetapi iman dia tidak diterima. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Adakah sekarang ini setelah kamu dah lemas dalam laut, kamu nak beriman? Padahal sebelum ini kamu telah derhaka kepada Allah. Telah kita baca tafsiran ayat dalam surah Yunus dahulu. Kemudian perhiasan telah disebut tadi, perhiasan sama ada lu'lu', marjan, juga untuk rezeki bagi manusia. Sebenarnya sesiapa yang kreatif
dan mahu berfikir dengan jauh, banyak rezeki yang dapat diambil daripada laut. Saya pernah tengok dalam TV rancangan apa dia, majalah 3, macam ni 3, satu komuniti di Sabah, dekat dengan kawasan pulau, tak ingat pulau Sipadan apa, perkampungan nelayan di Sabah, di mana hasil pendapatan mereka adalah ambil rumpai laut untuk dijadikan makanan, ekspor ke negara China dan Hong Kong. Dia punya berbulan, setiap bulan dia punya pendapatan dia berpuluh ribu. Apa rezeki dia? Ambil rumpai dalam laut, rupuk dalam laut. Biasa tempat kita apa dia, khabu sarik tu dah. Khabu sarik jual sekian sebekah, ambil daripada laut. Sama ada ia selamat untuk makanan itu, wallahu alam, perlu kepada kajian dari sudut dia punya selamat ataupun tidak. Tapi ia termasuk rezeki untuk kita. Dan perkara yang ketiga disebut ialah Allah Ta'ala menjadikan laut mudah untuk al-fulk, yakni as-safinah, kapal berlayar. Kapal yang berlayar, sebenarnya kapal ni besar. Kapal yang berlayar di lautan besar. Kalau kita pergi ke mana-mana tempat yang kita mungkin naik kapal terbang, melintasi kawasan laut, mungkin sesiapa yang pernah mendarat ke airport Changi di Singapura, cuba tengok antara di Selat Melaka ataupun kawasan dekat dengan Selat Teberau, cukup banyak kapal-kapal laut. Ataupun sesiapa yang pernah pergi ke Indonesia, ke Jakarta, sebab Jakarta dekat dengan laut, memang banyak nampak kapal. Kita atas kapal tu boleh nampak kapal yang berlayar di atas laut. Allah Ta'ala meletakkan gambaran bahawa kapal yang berlayar di lautan itu, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, di antara tanda kekuasaan Allah adalah kapal-kapal yang besar tersergam di tengah laut seperti simbol. A'lam seperti alam ni, seperti bendera yang tinggi, seperti bukit bukau. In yasha' yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahri, sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia menjadikan angin berhenti, tidak ada angin yang bergerak. Sebab zaman dahulu kapal tak ada enjin, kapal bergerak hanya menggunakan angin yang bertiup di laut. Tapi kalau angin tak bertiup, tak bergerak kapal. Maka jadilah kapal itu tersadai di tengah laut. Itu sudah disebut dalam Quran, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan yang paling menakutkan kita ialah apabila berlaku kiamat, air laut akan membuak-buak dan akan menjadi sangat panas. Tragedi yang berlaku dalam kehidupan manusia, di antara yang menakutkan ialah berlakunya tsunami, hasil daripada gempa bumi. Tsunami itu bahasa Jepun, ia disebut ombak jahat. Berlaku gempa bumi menyebabkan air laut apa dia, berkocok dengan kuat, gegar dengan kuat, sehingga melimpah ke daratan dan membawa kemusnahan yang besar. Tetapi apa yang berlaku pada hari kiamat adalah lebih dahsyat daripada itu apabila air laut sudah melepasi kedudukannya yang asal. Semua nikmat itu diberikan agar mudah-mudahan kamu tashkurun, bersyukur, agar kamu bersyukur. Adakah kita sudah bersyukur? Persoalannya, adakah kita sudah bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan? Nelayan kerja dia hanya menangkap ikan, tetapi dia bukan ciptakan ikan. Bukan dia yang buat ikan di laut, dia hanya pergi tangkap ikan. Kalau ikan di laut itu mogok, mungkin satu hari ikan mogok, tak payahlah kita duduk kat Malaysia, kita lari jauh-jauh. Habislah kita tak makan ikan kita hari tu. Tetapi itu tidak berlaku. Setiap hari kita mendapat bekalan ikan yang cukup. Soal harga mahal murah itu cerita lain, tapi yang penting ikan tu tetap ada. Ada satu kisah di mana sahabat pergi berperang, singgah di tepi pantai, dan mereka melihat seekor ikan yang besar tersadai, hut. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, baginda berkata, itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan untuk kamu.
ikan yang besar tu mereka boleh makan untuk tempoh sampai berminggu-minggu. Tak tahulah boleh jadi ikan paus ke, tak tahulah. Hut, ikan yang besar, rezeki yang Allah Ta'ala keluarkan untuk kamu dan bolehlah kamu makan daripadanya. Wallahu alam. Itu cerita bak laut. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Ya. Ya. Perkataan musuh, fa'alqihi fil yammi falyakhuzhu aduwwun li wa aduwwun lah, falyakhuzhu aduwwun li wa aduwwun lah. Allah Ta'ala beri ilham kepada ibu Nabi Musa untuk meletakkan Musa yang masih kecil, masih bayi dalam fitabut, dalam satu peti, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Maksud fil yammi, laut itu sungai Nil, maka nanti dia akan diambil oleh orang yang merupakan musuhku dan juga musuh kepada Musa itu. Kenapa Allah Ta'ala menamakan Fir'aun itu sebagai musuh, padahal itu adalah makhluknya? Dari kalangan makhluk ciptaan Allah, ada yang tidak kenal Allah Ta'ala dan ada yang kenal. Fir'aun bukan tak kenal, dia kenal. Dia kenal. Dia tahu Nabi Musa, dia tahu benarnya dakwah Nabi Musa, tetapi dia sengaja menolak disebabkan zulman wa uluwa, kerana bertindak zalim dan meninggi diri. Bukan dia tak tahu, maka layaklah dia dipanggil sebagai musuh kerana dia menentang sesuatu yang asalnya sudah diketahui. Dia bukan menolak dengan sebab kejahilannya, tetapi dengan sebab kesombongannya. Adapun wujud dua istilah, aduwwun li wa aduwwun lah, itu dalam bab dipanggil min babit takhsis, sebagai suatu pengkhususan. Dia adalah musuhku secara khusus dan sebenarnya juga adalah musuh bagi kamu wahai Musa. Contoh yang lain dalam bentuk pengkhususan seperti ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi, dan disebut pula wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai wali-wali, sebagai penolong. Ataupun dalam ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kenapa perlu disebut dua-dua? Aduwallah, musuh Allah, dan juga musuh kamu. Hendaklah kamu membuat persiapan dengan apa sahaja yang kamu mampu dari sudut persenjataan. Termasuklah ribatil khail, kuda yang telah diikat dengan kuat, yang dapat menimbulkan rasa takut kepada musuh Allah dan juga musuh kamu. Itu dipanggil dalam min babit takhsis, suatu pengkhususan. Musuh Allah, dia juga adalah musuh bagi kita. Dalam ayat surah Taha, Fir'aun itu adalah musuh Allah dan juga musuh bagi Musa. Dia menjadi musuh Allah kerana dia mendakwa dengan katanya faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengata akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Padahal Allah Ta'ala telah memberi peringatan wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Sesiapa di antara mereka yang mengatakan aku adalah Tuhan selain daripada dia, dia mengaku dia Tuhan, termasuklah Fir'aun. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika, itulah orang yang kami akan balas ia dengan jahannam. Kadzalika najziz zalimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang zalim. Dia menjadi musuh
kerana tindakannya yang keterlaluan mendakwa dia Tuhan. Dia menjadi musuh kepada Musa walaupun Nabi Musa telah dibesarkan dalam istananya selama tempoh 18-19 tahun. Kerana semata-mata Nabi Musa mengajak dia untuk beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Walaupun dia tahu dakwah Nabi Musa itu benar. Lalu dia berkata sebagaimana dalam boleh baca dalam surah Asy-Syu'ara, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Ayat ini menceritakan kata-kata Fir'aun. Kamu wahai Musa telah melakukan satu perbuatan yang pernah kamu buat, iaitu kamu telah membunuh seorang lelaki dari kalangan pengikutku, penyokongku. Kisah bunuh tu ada dalam surah Al-Qasas. Ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara. Wa anta minal kafirin, dan engkau wahai Musa termasuk golongan yang engkar. Maksud kafir di sini, Fir'aun tuduh Nabi Musa tu kafir, engkar dan tidak berterima kasih dengan selama 18 tahun kamu dibesarkan dalam istanaku, makan minum kamu aku yang tanggung, tiba-tiba sekarang kamu menentang aku. Itu yang jadi musuh tu. Lalu Nabi Musa kata, qala fa'altuha, betul aku dah buat begitu. Aku dah buat begitu. Dan kalaulah aku buat begitu sebagaimana yang kamu katakan, aku termasuk orang yang sesat. Sesak bukan mana sesak tidak ikut jalan Allah, sesak kerana tidak ikut Fir'aun. Itu kena tengok dia punya kontra. Tetapi disebabkan itu situasinya, fafarartu minkum, aku lari daripada kamu apabila aku merasa takut dengan ancaman kamu. Tetapi Tuhan telah mengurniakan kepada aku suatu hikmah, kebijaksanaan dan pangkat kenabian, dan menjadikan aku dari kalangan Rasul yang diutuskan. Semua makhluk ni Allah Ta'ala ciptakan, tetapi kalau makhluk itu engkar kepada Allah, maka dia layak diisytihar sebagai musuh. Termasuklah Iblis Allah Ta'ala juga ciptakan. Semua makhluk, semua Allah Ta'ala ciptakan, tetapi disebabkan engkarnya kepada perintah Allah, maka dia menjadi musuh. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Tidaklah aku persaksikan kepada mereka, aku tunjukkan kepada mereka, kata Allah, akan penciptaan langit dan bumi. Begitu juga dengan penciptaan diri mereka sendiri. Kerana semasa manusia, apa sahaja makhluk diciptakan, mereka tidak sedar apa-apa kecuali setelah hidup selepas itu. Maknanya semua ini adalah makhluk ciptaan Allah, tetapi apabila manusia masih engkar dalam keadaan mereka sedar, mereka layak untuk dipanggil sebagai a'da ataupun aduun, sebagai musuh. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa